الذي صبر الناس شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده. Seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi ulumihi fid daini amin. Masalah yang keenam, Tuhan menjadikan orang yang memperbuat dosa sebagai tersebut dalam sepotong hadis di atas itu. Kerana kalau tidak dijadikan Tuhan orang yang membuat dosa, dan saya tergendala pula sifat Tuhan dia bernama Ghufran. Kita panggil Ghaffarun. Ghufran itu keampunan. Ghaffar, sebab dia Ghaffar, maknanya yang melampau mempunyai keampunan. Kerana tidak terlupa Ghufran, mana keampunan itu, melainkan dengan adanya makhluk yang berbuat dosa. Itu setengah daripada hikmah dia. Tapi janganlah pula siapa-siapa sangka hadis ini mempermudah-mudahkan buat dosa, dengan makna siapa-siapa membuat dosa lalu diampun oleh Tuhan, tak ada masalah, buat Tuhan ampun. Jangan macam tu. Itu satu kesilapan besar pula. Bahkan hadis ini menerangkan dan memberitahukan jikalau sekiranya sekalian kamu, hai sahabat Nabi SAW, ketika itu Nabi berdepan dengan sahabat, tidak berbuat dosa, pasti juga Tuhan jadikan makhluk yang berbuat dosa itu supaya zahir sifat Tuhan yang bernama Ghufran, yang mempunyai Ghufran, mempunyai keampunan. Maka apabila taubat orang itu, zahirlah Tuhan itu sifat yang bernama menerima taubat. Itulah Ghaffar. Ghafir mana pengampun. Kalau Ghaffar mana yang maha pengampun. Itu maksudnya. Jadi maknanya Allah Ta'ala lampau memberikan keampunan kepada para hamba tadi. Jadi dua benda di sinilah. Pertama, Allah Ta'ala membuat apa dia kendaki, ada hikmah dia. Yang kedua, jangan adanya sifat putus asa bagi mereka yang telah melakukan kesilapan dosa, dan tidak ada orang yang lepas daripada dosa, kecil atau besar, zahir atau batin. Itu makna. Maka Allah Ta'ala dia maha pengampun. Maka bila berdosa cepat, makna kita minta keampunan dia. Kalau tak kena dosa, dia terpelihara daripada dosa pada hari itu umpamanya, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma khuliqal khalq, qala minal ma'. Kata Sayyidina Abu Hurairah telah berkata aku kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, dari apa dijadikan makhluk? Yang ini sekalian yang bernyawa ni. Jawab Nabi SAW, daripada air.
Masalah 7 bahasan dia, makhluk dijadikan daripada air. Maka pada sepotong hadis di atas ialah ambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan daripada air tiap-tiap satu yang hidup. Maka lafaz air dalam Quran ini umum. Benar ia air mani atau air yang turun dari langit atau air yang keluar pada bumi, mana masuk umum. Dengan kerana itulah ditafsirkan oleh mufassirin, oleh ulama-ulama tafsir, maknanya, dan kami hidupkan dengan air yang diturun dari langit. Akan tiap-tiap daripada satu pada binatang. Sebab dalam kaedah ilmu mantik, insan ni apa? Hayawanun natikun. Manusia kita ni dipanggil hayawan yang bertutur. Kerana kata kita menatang lah ini. Ilmu mantik dan hayawanun natik. Kerana ia sebab bagi hidup tiap-tiap satu. Dia telah turunkan, jadikan waja'alna minal ma' min kulla syai'in hayyin, menjadi sebab hidupnya sesuatu. Dan telah berkata setengah daripada mufassirin, makna ayat itu bahawa setiap-tiap satu yang hidup ialah dijadikan daripada air, dan kata kil maknanya daripada air mani. Dan maka atas tafsir ini telah ada orang bantahi dengan katanya tafsir ini adalah menyalahi sebagai pengetahuan. Kerana sungguhnya telah dijadikan oleh Tuhan setengah daripada yang hidup tiada daripada air, yakni tiada daripada mani. Misal seperti Nabi Adam alaihissalam, ya, tidak ada ibu bapa. Nabi Isa tidak ada bapa. Malaikat jin, ya, begitu juga seterusnya. Maka dijawab akan bantahan ini dengan katanya adalah Adam dan Isa dan malaikat dan jin itu keluar ia daripada ghalib. Macam-macam jawab tadi. Dia bila berbahasa macam jawab. Apa makna ghalib? Kebiasaan. Jadi bila datang kaedah, dia kaedah ni apa hukum dia? Al-qaidatu aghlabiyah. Kaedah tu dibuat di atas ghalib. Apa makna ghalib? Kebiasaan. Mana ada benda yang keluar daripada kebiasaan, maka dia kaedah tu dibuat begitu. Al-qaidah aghlabiyah. Bila kaedah dia merupakan benda yang ghalib saja. Jadi tidak ada masalah kalau ada juzuk-juzuk yang terkeluar daripada asal tu. Maka yang disebutkan oleh Al-Quran ialah berlaku pada kebanyakan. Itu makna ghalib. Mana kebanyakan, mana yang ghalibnya gitu. Mana berlaku sebagai yang banyak, biasanya. Yang ini kebanyakan barang yang di atas muka bumi dijadikan daripada air atau kekalnya dengan air, ya, diduduk dalam air, ikan dan sebagainya, kehidupan air, ma'i. Intaha khazin. Apabila kalam perbahasan dalam khazin, mentafsir khazin. Kemudian kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Kulna al-jannatu ma bina'uha?" Qal labinatun min fiddah wa labinah min zahab wa milatuha al-mis al-azbar wa asba'uha al-lu'lu wal yaqut
wa turbatuha az-za'faran man dakhalaha yan'am wa la yab'as wa yakhludu wa la yamut la tubla siyabuhum wa la yafna shababuhum. Kemudian bertanya lagi kami kepada baginda Rasulullah SAW, kata kami bermula syurga itu daripada apakah dibangunkan bahan binaan syurga? Sabda itulah bata atau batu boleh baca. Labina tu lah, batu lah, batu-batu lah. Batu kalau baca silap baris bahasa Arab ni bahaya. Lam, ba, nun. Laban boleh baca, labin boleh baca. Jadi dalam kitab Arab, sunat dihantarkan ke dalam kubur tu bila labin ke laban. Labin tu batu-batu. Kita kepal kita selit-selit. Ya, itu labin. Batu keras lah, tanah keras. Kawan pula silap baca, dia baca laban. Sunat susu kita hantar. Lepas tanam dia tuang susu. Wah, sorak semut makan susu. Susu dia tuang atas kubur. Ini kitab sebut lambanun, laban. Ini bukan laban, labin. Ejaan sama dan bagi lain makna. Jadi pada susunan batu bata, jadi akan binaan. Tapi batu-batu jangan pandang batu-batu macam kita kontrak kan. Ni batu-batu syurga kan. Sebiji sana tak sama harga dunia ni. Tu. Ini sebuah kehaibatan. Ya. Daripada perak tu. Jongkongan batu juga, batu-batu daripada perak dan batu daripada emas. Masya-Allah. Susunan rumah daripada emas, dahsyat. Kemudian emas pula bukan emas sini. Emas sana. Bukannya perak yang maklum ni. Musannif takut kita khayal, perak ni emas ni. Bukan gitu. Bukannya perak yang maklum di dunia ni, dan bukan pula emas yang maklum di dunia ni. Bagaimana emas, perak, cara syurga punya hebat. Maknanya bila sebut bahan syurga, mala ainun ra'at, benda tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, dan benda tak pernah kita dengar, wala ala khatar qalbil bashar, dan benda tak terkhayal di kepala kita. Kita khayal macam ni hebat, sana lagi dahsyat. Itu maknanya. Nama pun syurga, tidak ada sebarang kedukaan dan nikmat sebenar. Itu nisbah susunan jongkongan binaan batu-batu syurga, emas dan perak sana. Dan lipa ataupun barang penampal dinding syurga tu. Dia punya lipa, dia punya apa, penampal. Kalau kita simen, ya, dia daripada kasturi, tampalan dia, hiasan yang keras harum baunya. Dan anak batunya yang di atas bumi, iaitu apa? Mak nikam. Kita berjalan atas batu gerewil sana ni. Dia batu mak nikam. Batu tu mahal laga kalau dunia, yakut. Ya. Setengah yakut orang kata derima ni. Kalau kita hari ni warna merah tu mahal, ada yang kata ribu ada. Itu yakut dunia, ni yakut akhirat bayang. Tak ada nak bayang, memang dahsyat dalam hidup. Dan tanah syurga itu daripada kum-kum, semua jenis bauan yang harum. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man dakhalaha, siapa yang masuk ke dalam syurga, bersedap-sedap dan bersuka-suka. Syurga tempat yan'am, ya, dan bersenang diri selama-lama ni. Lagi mahal. Kita atas dunia hebat jana pun, lepas tu tak lama balik kan. Kerana baru nak bernikmat 1-2 tahun jalan balik. Kan? Kumpul duit buat bangunan besar-besar. Berusia nak duduk, malaikat maut sampai. Habis tinggal semua ni. Dan tiada kena kefakiran. Syurga tidak ada penghuni yang fakir, tak ada. Semua hebat-hebat Tuhan jadikan. Dan kemiskinan tak ada, dan berhajat tak ada.
Tidak ada minta sedekah sana, tak ada. Buat nikmat, umpan nikmat betul. Dan kepenatan pun tak ada. Nak pun niat sab sampai kan. Dan kesusahan dan kesakitan dan kesempitan dan seumpamanya lah. Mana syurga bukan tempat susah. Itu kata nikmat sebenar, hidup sebenar di sana. La la'aish illa la'aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenar kata bagi Islam, ialah kehidupan di sana. Kemudian dia pula taraki, dia naik kan. Lagi sedap, besok lagi sedap, lagi sedap. Wah, dahsyat dah. Kita ada dunia dia makin turun. Usia dah tinggi ni pula makin turun. Sana sangkut, sini sangkut, telinga sakit, mata, kaki lenguh, mengurut macam-macam. Dah sangkut, buang diam lah. Habis itu tutup buku. Dan kekal selama-lamanya. Kaya macam mana pun habis. Dah nak ke harta, tempat nak nazak pun buat lagi keluar hospital. Dia susun duit macam orang kayu. Allah, dahsyat tu ni. Orang kayu dia susun duit. Dia pula perasan dia tak mati, besok dia pula mati dan tunggu giliran je lah. Dan kekal selama-lama pula sana. Ni yang mahal ni. Kalau macam mana hebat tempat tu sekalipun, tiba-tiba dia ada tarik akhir. Dah sonok kan ni. Dunia hebat macam mana, dia ada tarik akhir. Ajal sampai sana tak ada. Itu dia. Khalidina fiha abada, kekal selama-lama. Maknanya bila sebut kekal, tak boleh gambar nikmat. Begitu juga ahli neraka. Bila sebut kekal, down Nabi. Ada cerita begini. Azab makin teruk, kemudian kekal pula. Na'udzubillah. Jaga betul-betul lah, jangan kita terpusing ke sana, wala'ayazubillah. Dan tiada mati. Sebab bila telah sempurna, semua penghuni masuk tempat masing-masing. Ya, golongan sulaha yang taat, syurga tempatnya. Dan macam sebaliknya ke neraka. Maka Allah Ta'ala lakukan satu peristiwa, iaitu malaikat Jibril akan menyembelih maut. Maut tu rupa ala surati kabshin, dia akan rupa kibas. Malaikat maut akan sembelih. Bermakna apa? Tak ada mati lepas tu. Kematian takkan ada lagi. Kalau nikmat ada, itulah sebaliknya. Mana tak ada kematian. Dan tiada buruk pakaian. Kita pakai pakaian dia lusuh, beli lain pula. Sana tak ada. Dia menambah lagi ada. Makin hebat, makin hebat. Dan tiada binasa, kemudahan, apa tu? Kemudahan. Maknanya semua itu duduk dalam keadaan hebat, dalam keadaan makna kekal, tidak ada sebarang kecacatan. Tapi dalam ayat tu kata apa, dalam ayat innahu mayyati rabba mujriman fali'annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa menghadap Tuhan dalam keadaan berkubang dengan dosanya, maka sediakan neraka jahanam, tidak hidup dan tak mati. Macam pula hidup tidak, mati pun tidak. Maksudnya apa? Tidak hidup dalam neraka pun tidak dapat hidup yang sempurna. Maksudnya tidak mati, itu memang tak matilah. Itu maksudnya. Orang kata apa? Hidup sungguh tak hidup. Macam tu maksudnya. Tidak ada sebarang kenikmatan, bahkan azab mereka itu makin dahsyat. Masalah 8, kekal tinggal di dalam syurga itu ada mendatangkan iskal, ada muskil. Apa maksudnya? Kerana kekal hidupnya itu sebagai kekal hidup Tuhan. Bukan. Kekal sana dipanggil kekal arid, kekal yang baru datang. Ada pun kekal Tuhan bukan baru datang, itu asli, asal. Kerana kekal hidup itu sebagai kekal hidup Tuhan. Kerana Tuhan pun hidup dengan kekal, dan ahli syurga itu pun hidup dengan kekal. Maka dijawab oleh ulama, mudah saja soalan ni. Akan iskal itu dengan katanya tidak serupa dengan kekal hidup Tuhan. Kerana Tuhan itu kekal hidup dengan sendiri, itu sifat zati dia. Dan orang-orang isi syurga tidak kekal hidup dengan sendiri, bahkan Tuhan yang mengekal dia. Bagaimana kalau Tuhan nak padam, boleh? Tidak apa. Kita tilik daripada kuasa mutlak kudrat, dia boleh buat apa. Tapi dia dah janji, maka Tuhan dah janji. Maka kalau Tuhan dah janji, innallaha la yukhliful mi'ad, Tuhan tak menyalahi janji. Jadi kekal di syurga, kekal yang dikekalkan. Mana kekal muqayyad.
Adapun kekal zat Tuhan itu dipanggil bukan muqayyad, itu mutlak. Mutlak makna bila kaidin, tidak ada ikatan dengan sesiapa pun. Itu beza dulu. Sebab kita makhluk, Allah Ta'ala bukan makhluk, dia adalah khalik. Allah Ta'ala bukan makhluk. Bila bukan makhluk, jangan tanya siapa jadikan dia. Kalau tak jadi, tanya siapa jadikan Tuhan. Oh, Tuhan tak faham tu. Tak faham. ثم قال ثلاثا لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم هنا يبتر ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء وتقول الرب العز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. Kemudian sabda Rasulullah SAW, ada hadis apa tu? Dhaifun. Ulama hadis besar Imam Tirmizi ni anak murid kanan Imam Bukhari, bukan jalan-jalan orang. Baik, sekarang ditulis kitab ni hadis sahih, kitab sahih Tirmizi. Kenapa dia masuk di dhaif? Wahabi makan. Bawa Wahabi kepala Nasuai. Kepala tak betul. Bila ulama hadis masuk, tahu maksudnya dia dhaif sahih, ada dua, satu dhaif lafzan, satu dhaif maknan. Kadang hadis lapas segi sanad dia dhaif, tapi makna dia sahih, ada makna hadis lain sama makna dia. Itu maksudnya. Jadi hadis lain dipanggil qawi, mengkuat. Bila kuat dia naik martabat hasan li ghairi, itu kan ada lah. Ya. Dia kata hasan li ghairi, itu asal dia dhaif, tapi dia melompat jadi martabat dia hasan, tapi li ghairi kena hadis lain support. Itu maksudnya. Ya. Hadis sahih makna dia ada pada makna hadis sahih, atau makna dia ada pada makna Quran. Itulah maksudnya. Senang naik tak boleh pakai. Wah, senang no ya. Ya, dia kurang Wahabi ni ilmu dia cetek kan. Marah dia dengar. Dia nak buat imam mazhab. Oh, jauh ni. Kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang berdoa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala doanya. Allahumma ja'alna minhum. Pertama, doa imam yang adil, yakni doa raja. Raja dikenak berdoa. Ya, raja yang adil tu didoa, mustajab doa tu. Raja orang-orang Islam yang adil lah, bukan yang zalim, ya, iaitu yang menjalankan sebagai disuruh Allah dan Rasul. Dalam pentadbiran dia memakai syariat Al-Quran dan hadis daripada Nabi SAW. Itu adil, tidak tak ya lah. Keduanya orang yang puasa berdoa akan apa-apa yang ia kendak pada waktu berbuka. Ya, waktu nak buka tu jangan lupa doa, ada bedal ya. Puak-puak bila lupa nak doa. Dan dalam hadis ni ada tawar, untung ya, doa mustajab. Ketiga, doa orang yang kena zalim dirinya. Orang zalim dia macam-macam bentuk lah, yang dia tekan dan sebagainya. Ya, terutama kalau kita tengok dalam dunia yang paling besar kali menghadapi suasana dia di Gaza lah. Dia kena serang, kena hapus macam-macam zalim. Dia doa tu. Ya, tapi doa dia akan la ansurannak, aku akan bantu. Tapi walau ba'dahin, walau masa macam mana pun Tuhan, sampai masa ada pertolongan Tuhan. Harta dia ditipu macam-macam, anak isteri dan sebagainya lah, diangkat akan segala doa ini ke atas. Ya, ke atas awan. Yang ni apa? Diterima Tuhan. Itu maksudnya diangkat di atas. Akan dia dan dibukakan baginya pintu langit. Masya Allah. Sebab amal tu naik tadi, semua ada pintu tu. Maka tuftahu laha abwabus sama. Ya, doa tu akan diangkat dan pintu langit semua dibuka, naik ke atas. Maka berfirman Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala berfirman, ya itulah wa izzati, demi kemuliaanku, la ansurannaka walau ba'dahin, pasti aku tolong akan kau jikalau kemudian daripada satu masa yang lanjut sekalipun. Ya, maknanya orang yang kena zalim dia sabar, satu masa dia akan dapat pertolongan, dan orang yang buat zalim cepat bertobat, aku tidak akan dikena. Itu maknanya. Ya, hadis ni bagi dua sudut. Bila hadis ni dibaca oleh orang melakukan kezaliman, cepat dia kena bertaubat, tidak akan sampai. Kedua, orang yang kena zalim tadi, tunggu, dia kena sabar, adalah balasan yang akan diberikan besar oleh Allah Ta'ala.
Dan kata Abu Isa Tirmizi, ini hadis isnadnya tiada kuat. Ya, tiada ia di sini aku muttasil. Dan tiada ia di sisi aku muttasil. Mana hadis ini pada Imam Tirmizi dia tak kata hadis muttasil. Muttasil mana hadis yang sampai sanadnya kepada Nabi. Lawan dia munqati, mana hadis yang terputus sanad. Ya. Tapi walau bagaimana setelah apa dimasuk? Tapi nak tanya kenapa dah tahu hadis itu dhaif, tidak muttasil, kenapa dimasuk? Dia ada benda. Dimasuk tu ada kekuatan hadis lain dan sebagainya yang sama tajuk dalam bab ni. Lepas tu Hujatul Islam Al-Imam Ghazali, kalau kita tengok kitab Ihya karangan dia, ya. Ihya karangan dia pertama dia datangkan apa? Nas Quran. Bab itu duduk di bawah nas Quran. Kemudian hadis sahih. Kemudian bawah hadis dhaif. Ada taksir, mana dia nak banyakkan akan hujah. Quran tu adab. Ulama-ulama dia mengarang secara beradab. Kalau Imam Nawawi kita tengok dalam kitab apa biasa Riyadhus Salihin, tiap-tiap tajuk dia akan datangkan nas Quran dulu, kemudian bawa hadis Nabi. Itu cara dia, ya. Mana datangkan nas Quran, kemudian barulah susulan hadis-hadis yang sahih, kemudian bawa hadis yang bawah dia. Yang ni kalau kawan dipandang hadis sahih, hadis dhaif, hadis sahih kawan ni tak nampak. Sebab apa? Sebab kepala dia tak betul dan dalam hati dia kotor. Kita pergi bawah pokok mangga, buah dia hebat, cantik-cantik, ya, luar dia pula tu cantik, yang lawa-lawanya. Tiba-tiba yang tu tak ambil, dia ambil yang busuk sebiji. Oh, pokok ni tak boleh pakai, nak buah busuk. Padahal yang lain, Masya Allah. Macam tu lah. Bila dia nak cari busuk, dia jumpa yang busuk. Macam tu masalah. Bagi persoalan kita hadis sahih, kenapa Imam Tirmizi sengaja masukkan? Mesti ada masalah. Mesti ada satu syai', ada benda lain. Itulah dia masuk dalam bab ni sebab dia sebagai menumpang kekuatan hadis-hadis yang sahih. Kemudian babu majaa fi sifati arfi jannah. Nak ceritakan sini pula, iaitulah sifat bilik-bilik gharful jannah. Bagi lagi gharful makna apa? Bilik. Masalah 9 menyatakan hadis membicarakan dan menunjukkan sifat bilik-bilik syurga. Ketahui kiranya saudaraku, dalam syurga itu ada beberapa ghurafah, mana bilik-bilik bagi tiap-tiap yang tinggal orang-orang berbuat ibadat pada masa dunia itu. Allah Ta'ala belikan sampai bilik boleh cerita ini. Maka bilik itu juga dengan perhiasan, ya, dan anak bidadari yang menjadi penyuka bagi yang empunya bilik. Ada siap pelayan dia, bidadari kan. Ini bukan apa ratu cantik dunia. Dan sifat bilik itu amatlah indah dan megahnya, boleh tampak apa-apa di dalam dan di luar, ya, dan tampak apa di luar dari dalam, dan sebagai tersebut sifat bilik itu di dalam khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Aliin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah la ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama ilaihi a'rabiyyun faqal liman hiya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hiya liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa salla lillahi bil lail wan nasu niyamun. Diriwayatkan daripada sahabat bagi baginda SAW lagi sepupu dan menantu dia, iaitulah suami bagi Siti Fatimah binti Rasulullah SAW, Sayyidina Ali. Dia sahabat Nabi, sepupu lagi, menantu lagi. Kita bersahabat dorang, kita dapat anak, kita kahwinkan dengan sahabat kita, boleh? Aduh, macam bapak
Kau nak ambil anak aku pula, kau dengan aku sebaya. Nyanyi anak aku ya. Itu kepala otak nafsu kita. Para sahabat dia tak tolak Rasulullah tak ukur macam tu. Sebab dia tahu ni bukan orang hebat. Di sisi Allah Ta'ala saya nak ni. Itu maknanya. Dia ukur ad-din. Bukan ukur masalah nafsu. Kalau ukur nafsu, sia nak boleh tua. Ya. Sebab tu kalau di Patani dan kebanyakan pondok macam tu lah hidup. Ya. Anak murid Tok Guru tu dah maju 20 tahun. Dan Tok Guru dah tahu dia memang handalnya. Boleh baca kitab Arab selesai. Dia pegang tu pun. Anak dia kena umur 9 tahun. Dia nikah kan. Jadi budak tu duduk main rumah tu sementara. Dia balik. Tak ada masalah. Kan? Banyak dia. Sebab di Patani banyak dia orang nikah muda-muda. Ya. Muda-muda 14 tahun, 15 tahun dah nikah kan. Ya. Anak tu dia takut budak ni lagi dia pegang dia nikah dengan anak dia. Sebab tu pondok-pondok kat sana yang lama bertahan kebanyakan anak guru-guru tu banyak perempuan. Ya, yang orang panggil pasang siap. Menantu yang anak-anak semua dia pegang nikah dengan anak dia semua. Dia tak ada esok menantu 4-5 orang ni boleh meneruskan. Tapi kalau anak lelaki semua, ilmu tak boleh diwarisi. Yang jadi jadilah, yang tak jadi pun tak jadilah. Macam tu kan. Jadi yang pasang siap banyak. Kalau dia pasal tumbuh banyak Tok Guru 3 orang tak banyak membuat ditangkap. Senang. Sini timbul masalah kita tak perasan, masalah umur. Sahabat Nabi, Sayyidina Ali sahabat. Dia bagi, Sayyidina Umar pula bagi, Sayyidina Osman membagikan Nabi. Sayyidina Umar kan. Sayyidina Abu Bakar anak dia juga bagi Rasulullah SAW. Kalau lagi tengok ada bantu biar dengan nikah anak aku, kau kawan aku dah tua nikah anak aku lah, rejek orang lain lah. Sebab kita pandang ukuran kesedapan nafsu. Dia orang tak, dia pandang ni dia orang dekat dengan Tuhan, besok akhirat besar kedudukan ni ya. Nama Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Kemudian kata telah bersabda Rasulullah SAW bahawa dalam syurga itu beberapa bilik yang boleh tampak luarnya dari dalamnya dan tampak dalamnya dari luarnya. Maka didengar orang akan sabda Nabi SAW. Dan di dalam sahabat-sahabat Nabi SAW seorang badui, A'rabi. Itu A'rabi mana orang darat. Ya, orang Hulu panggil lah. Tapi negeri Melaka pelik, kampung Hulu tengah bandar. Orang kampung Hulu kau pergi tengah ni orang jauh kan. Cakap dia pun dah beza. Ada beza. Kita Hulu tengah bandar. Habis tu. Itu mana Arab Badui. Maka bangun orang Badui kepadanya seraya bertanya ia kepada baginda Rasulullah SAW. Badui pun darat, tapi kehebatan dia kita tak lawan. Dia sempat bersama Rasulullah SAW. Kita dapat mimpi pun dah cukup besar dah. Kadang pakai mati tak pernah mimpi. Mimpi baginda SAW. Dia duduk sekali kan. Jadi bertanya baginda SAW, bagi siapa bilik-bilik itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Seronok dia dengar. Sahut baginda SAW bermula, bilik-bilik itu bagi orang yang memuliakan. Ia akan cakapan, dia memelihara cakapan baik, ya, cakap yang bagus, tidak menyakiti orang, ya. Dia ada juga orang kalau dia bercakapnya orang semua telinga koyak. Dia punya semen tu mana dia kursus tak tahu. Kalau dia bercakap gabak telinga orang dengar, tengok berhenti. Dia dengar pula telinga nipis lah. Oh lagi lagi. Kadang sampai mati tak tegur dia tau. Sikit dia. Orang mati. Yang ni pun degil dia dulu. Tak mengambil. Itu satu percakapan benda penting. Jadi cakap dengan baik, orang dengar dia bercakap pun seronok kan. Iaitu apabila berkata dan bercakap dengan orang tidak menjadi sakit hati. Dia tak suka nak sindir-sindir orang, suka nak umpat orang, ya. Nak manaskan orang punya enjin, tak ada kan. Lembut dia orang kan, seronok itu. Orang mendengarnya seronok dengar. Dan cukup dengan lemah lembut, ya, dan berbahasa dan beradab dan suka hati orang-orang. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan tak jadi gitu. Ada sahabat-sahabat Nabi dulu kasar-kasar kan. Sebelum Islam, bila masuk Islam pun berubah habis. Ya, jadi orang selembut. Atau didikan Nabi SAW, perangai dia boleh berubah, ya, kan tak boleh berubah. Dan keduanya, bilik-bilik itu bagi orang-orang yang memberi makan akan makanan kepada orang lapar. Ya, kita terdedah sekarang kan, ambil lah.
Sebab Imam An-Nawawi sebut dalam azkar, apa saja kelebihan yang kau dah jumpa daripada hadis Nabi, ambil, jangan tak ambil. Walaupun sekali. Azkar ngerasa apa semua kan, kita post kan kan. Ada pula kita sampai tidak, kadang-kadang bakhil dia. Sampai tidak, tak sampai. Padahal hadis ada, kalau kita beri tiba-tiba tak sampai orang ni, tu soal lain dia jawab, kita dapat kan. Kalau nak kelebihan dah dapat dah. Tapi apa yang kita harap lebih besar pada apa? Redha Tuhan. Kita buat tu Tuhan redha, dah cukup tu. Itu paling besar balasan. Jadi kita bagi tu maknanya kita ambil saham, ya. Suka memberikan bantuan kepada fuqara wal masakin. Dan berjamu akan dhaif yang datang kepadanya, akan apa makanannya dia, ya. Kalau ni kita tengok orang Kelantan bagusnya budaya ni. Yang Kelantan kalau kita datang rumah dia kan, kalau dia tak dapat tahan kita makan, galak dia, jangan balik dululah, jangan balik. Dia suruh kita makan rumah dia, baru dia pergi balik. Lauk tu tak apalah, apa pun budu tak apa. Asalkan dapat mata elok. Itu setengah daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan masuk daripada umum hadis, idkhalu syurul fil qalbil mu'min ibadatun, masukkan kegembiraan dalam hati orang beriman itu ibadat, ya. Kita jamu dia seronok kan. Tu. Ini sampai tamu datang, kedai kopi kat mana ni? 2 jam duduk, air tak angkat dia. Punya kelekut. Akan apa makanan yang ada padanya lah, ya. Atau memberi jamu orang fakir miskin dengan bersedekah, atau sediakan makanan sebagainya lah. Dia belikan makan, bagi dan sebagainya. Dan tengok sini tuan guru kata yang buat benda ni 2 orang, tuan guru Mu'alim Haji Wahid lah, kemudian Syekh Faiz tu. Kita pergi ke mana dengan dia tu, ada ke simpan duit, lupa ni dia bagi sama. Dia tabur ni. Kalau Mu'alim dia jadi satu kaedah, mana-mana kuliah selalu disebut kaedah infik ma fi jaif ya'tika ma fi ghaib. Belanjakan apa dalam saku kau, akan datang yang lain, tuan tahu, ya. Air dalam tempayan tidak akan dapat salinan air baru kalau kita tak pakai. Kita pakai air lain masuk pula. Macam air telaga, kita cedok air lain keluar. Bila kita tak cedok, dia letak tu, lama-lama dia sarang nyamuk. Itu maknanya belanja, Tuhan akan ganti. Ketukan ketiganya, bilik-bilik itu bagi orang yang sentiasa puasa sunat. Masya Allah, ya. Yang suka puasa sunat, dia ada khasan. Yang ni banyak ia puasa sunat. Dan puasa tak afdal yang Nabi suka, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman wa yufti yauman. Puasa senang sendiri. Saya puasa, saya tidak. Saya puasa tidak. Seperti puasa hari Khamis, ya, Jumaat. Puasa yang paling afdal Jumaat, tapi jangan tunggal, makruh. Kita kena cover Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Dan Sabtu, Jumaat, Khamis Jumaat dan Sabtu. Itu kalau cantum 3 kali lagi besar. Dan puasa yang semacam-macam, ya, masanya pada syarak ada puasa abyad, puasa aswad, macam-macam ada kan. Dan keempatnya, bilik-bilik itu bagi orang yang sembahyang ia kerana Allah malam-malam hari padahal orang-orang tidur, ya. Orang sedang mengeluarkan makhraj yang tepat, tahu, kha bangun, dia menghadap Tuhan, masya-Allah, ya. Di sini kalau kita tertipu lah, bila kita bangun pukul 4 pagi misalnya kan, tersadar je, bisikan syaitan datang, dia orang semua tidur lagi, kau seorang bangun penat. Awal kau bangun ni, lailun tawil, malam lagi dah. Patutnya kita bangun situ, kita kena ingat di saat ini orang sedang menggugurkan air mata para awliya. Ada yang tak tidur ada, ya. Baru kita semangat. Ini dibagi orang tidur senyap, habis lah. Saat itu kita bangun tu, ya, banyak para awliya yang kadang 40 tahun tak tidur malam dia, dia sedang bernazat dengan Tuhan. Teruk lagi bila orang dah terakhir, dia tak bangun lagi, teruk itu. Kalau lepas tu kita tengok orang tu dah duduk atas masjid, dah terakhir, aku bergulung semua, apa kan. Padahal tidur, yakni bila datang malam hari dan sudah tidur, lalu bangun tengah malam, ngambil air sembahyang, ya, dan sembahyang sunat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sekali pada malam bangun tahajud, tuan suruh, dan membaca Quran. Ibadat qiraah, bacaan yang paling disukai antara ialah qiraatul Quran fi jawfil lail. Membaca Quran pada tengah malam, ya, suara membaca ayat-ayat Allah. Atau berzikir padahal semua orang tidur. Orang tidur dia selap lazat tawajuh dengan Tuhan.
dan ia berbuat ibadat kerana Allah, maka ia satu orang yang mendapat bilik-bilik yang tersebut, yang tidak boleh nak digambarkan kehebatan, kecantikan dia cukup dahsyat. Ia adalah hadis ini. Dan kata bisa bunyi hadis gharibun, atau di antara tawaran. Guna masalah yang ke-10, syurga daripada emas dan perak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya Karim. Ingat lagi tu bagi makan orang miskin. Miskin apa benda? Tak itulah kalau dia pakai bagi tu. No, miskin, fakir, lapar. Baru dia tu kan. Jangan dibaca separuh dia bagi